Assalamualaikum dan selamat pagi. Kimia tingkatan 4 diteruskan dengan bab 6, asid, base dan garam. 6.1 Peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Di akhir pembelajaran, murid boleh mendefinisikan asid dan alkali, menyatakan maksud kebesan asid, mengeksperimen untuk mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan alkali. Berdasarkan teori Arrhenius, asid didefinisikan sebagai bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen H+. Pembelajaran berkaitan asid, base dan garam pastinya melibatkan beberapa tindak balas kimia yang memerlukan kemahiran murid membina persamaan kimia yang seimbang. Untuk itu, bagi memudahkan pembelajaran berikutnya, pelajar sila hafal nama dan formula asid-asid berikut. Asid hidroklorik HCl, asid nitrik HNO3, asid sulfurik H2SO4. Asid karbonik H2CO3, asid fosforik H3PO4, asid etanoik CH3COOH. Berbalik kepada definisi asid tadi, iaitu bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen H+, ianya boleh difahami melalui persamaan penguraian bagi asid-asid berikut di dalam air. Perhatikan asid hidroklorik terurai ataupun mengayon di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Begitu juga dengan asid nitrik dan asid sulfurik. Ion hidrogen H+ daripada asid bergabung dengan molekul air H2O lalu membentuk ion hidroksonium H3O+. Sekarang kita akan mengkelaskan asid berdasarkan kebesan asid. Maksud kebesan asid ialah bilangan atom hidrogen yang dapat mengayon per molekul asid. Berdasarkan kebesan asid, maka asid boleh dikelaskan kepada asid monoprotik, asid diprotik dan asid triprotik. Contoh asid monoprotik ialah asid hidroklorik HCl yang menghasilkan satu ion hidrogen H+ per molekul asid. Asid sulfurik pula merupakan asid diprotik kerana ia menghasilkan dua ion hidrogen H+ per molekul asid. Manakala asid fosforik merupakan asid triprotik kerana ia menghasilkan tiga ion hidrogen H+ per molekul asid. Seterusnya kita akan belajar definisi alkali. Berdasarkan teori Arrhenius, alkali merupakan bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida OH-. Ion hidroksida ini boleh bergerak bebas di dalam air. Base dan alkali. Semua alkali adalah base, tetapi tidak semua base adalah alkali. Base ialah bahan kimia yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Alkali pun begitu juga, di mana apabila alkali bertindak balas dengan asid akan menghasilkan garam dan air sahaja. Cuma alkali ialah base yang larut air. Jadi, semua alkali adalah base. Cuma jika base tersebut larut di dalam air, maka base tersebut dinamakan sebagai alkali. Oksida logam dan hidroksida logam merupakan base. Contoh oksida logam adalah magnesium oksida, manakala contoh hidroksida logam ialah kalsium hidroksida. Magnesium oksida dan kalsium hidroksida merupakan base yang tidak larut di dalam air. Maka ia kekal dikenali sebagai base.
Tetapi bagi base yang larut di dalam air seperti natrium hidroksida dan kalium hidroksida, maka ia dikenali sebagai alkali. Asid mempunyai rasa masam, boleh menukarkan kertas litmus biru kepada merah, mempunyai nilai pH kurang daripada 7, boleh mengkondaksikan arus elektrik, larut di dalam air, menghasilkan larutan tidak berwarna. Manakala alkali pula mempunyai rasa pahit, menukarkan kertas litmus merah kepada biru, mempunyai nilai pH lebih daripada 7, boleh mengkondaksikan arus elektrik, larut di dalam air, menghasilkan larutan tidak berwarna. Pengetahuan tentang sifat-sifat asid dan alkali membantu kita untuk mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan dan kealkalian. Sebelum itu, pelajar boleh cuba buat uji kaji ini di rumah. Lap kering-kering lidah dengan kain putih. Nak kering-kering ya. Sampai rasa betul-betul kering. Gelap. Okey, kemudian ambil vitamin C. Letak kat lidah. Rasa masam tak? Tak. Okey, buang balik vitamin C. Okey, sekarang basahkan balik lidah dengan air liur. Tak jadi kan? Jadi, basahkan dengan dia. Basah dah ni, betul-betul basah. Okey, rasa masam tak? Masam macam mana tu? Rasa macam... Masam lah. Pelajar sila fahamkan eksperimen 6.1 dan 6.2 dan cuba lengkapkan jadual pemerhatian. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita akan bertemu dalam tutorial uji kendiri 6.1. Selamat mencuba.